Ketua. Alhamdulillah, terima kasih di atas ruang untuk saya juga berbahas dalam rancangan Malaysia ke-12, satu bentuk pelan selama 5 tahun dengan peruntukan perbelanjaan pembangunan 400 bilion. Berlandaskan konsep keluarga Malaysia, saya yakin RMK12 dilihat sebagai pemangkin merancangkan aktiviti ekonomi negara dengan perbentukan perbelanjaan pembangunan tertinggi dalam sejarah bagi pelan pembangunan 5 tahun. Saya melihat 9 fokus utama RMK12 seperti mana yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri adalah diharapkan boleh memberi penyelesaian dan menjadi pemangkin pertumbuhan kepada golongan berpendapatan rendah, perusahaan mikro, kecil dan sederhana, keseimbangan dan kemakmuran kawasan luar bandar serta ekonomi berasaskan mesra alam dan teknologi hijau serta pendidikan yang holistik. Betul-betul di bawah RKM12, fokus pertama ialah merancangkan pertumbuhan ekonomi. Antara yang disebut ialah PMKS seperti yang dimaklumkan tadi. Pada tahun 2020, perusahaan mikro, kecil dan sederhana telah mengalami kerugian sebanyak 40.7 bilion ekoran pelaksanaan PKP. Jumlah kerugian ini adalah berdasarkan 1.15 juta PMKS yang berdaftar. Ini bermakna setidak-tidaknya setiap syarikat PMKS menanggung penurunan purata pendapatan. Keadaan ini juga telah memberi kesan pengurangan sebanyak 50% kepada keluaran dasar negara KDNK, 30% kepada nilai ekspor negara. Saya ingin bertanya apakah strategik baharu di bawah dasar keusahawanan nasional, bagaimana dengan pengusaha baru PMKS yang baru hendak memulakan perniagaan mereka tatkala COVID-19 ini. Dan bagaimana pula dengan peniaga PMKS yang telah gulung tikar tetapi masih bersemangat untuk meneruskan perniagaan masing-masing dan apakah mereka diberikan satu jumlah keran bagi memulihkan mereka. Dan bagaimana dengan usahawan-usahawan wanita dalam perniagaan PMKS ini kerana mereka adalah kelompok paling terjejas akibat kawalan pergerakan. Atau yang tertua, saya hendak menyentuh berhubung memperkukuhkan pemangkin pertumbuhan seperti mana di dalam fokus kedua RMK12 yang mensasarkan kepada agenda My Digital dan dasar 4IR negara. Penggunaan jalur reba sangat memainkan peranan yang besar sepanjang tempoh PKP dilaksanakan apabila semua pergerakan fizikal dihadkan di seluruh negara. Proses pendidikan juga turut melalui proses baharu impak daripada kesan pandemik COVID-19 ini. Hal ini pelajar melalui proses pendidikan menerusi pengajaran dan pembelajaran di rumah yakni PDPR. Namun begitu terdapat berita-berita yang memaparkan kesukaran yang dihadapi oleh pelajar dalam proses mereka PDPR dan macam-macam tular di dalam media sosial dan sebagainya. Saya ingin tanya setakat mana keupayaan prasarana jalur reba di kawasan khususnya di Parlimen Parit serta di Negeri Perak keseluruhannya dan apakah di bawah RMK 12 ini Negeri Perak berkeupayaan menyokong My Digital dan dasar revolusi perindustrian keempat negara. Dan apa sebenar yang berlaku dalam projek rangkaian jalur lebar berkelajuan tinggi dilancarkan sekitar 2010 iaitu inisiatif jalur lebar antara Telekom Malaysia Berhad dan kerajaan yang kononnya menyediakan sekurang-kurangnya 80% capaian internet di seluruh negara. Saya juga ingin mencadang kepada kerajaan atau Kementerian Komunikasi dan Multimedia supaya melihat secara teliti rekaan menara atau pelan kawasan perkampungan yang bersekitar di daerah. Kita memerlukan penyelesaian infrastruktur baru bagi memurnikan lagi kualiti capaian internet di kawasan terbabit. Kelulusan projek sebesar ini juga agak lambat dan hanya boleh dibuat pada peringkat pembuat dasar. Betul dan betul, saya melihat kerajaan akan terus menyokong ekonomi gig sebagai sumber penting pertumbuhan ekonomi. Malahan ekonomi gig yang saya lihat sebagai penyelamat sepanjang tempoh pandemik COVID-19 sehingga sekarang dan saya dipahamkan hampir 4 juta tenaga kerja di Malaysia telah terbentuk daripada sektor ekonomi gig. Ekonomi gig dijangka terus berkembang pada tahun 2021 selaras
kadar pengangguran yang juga dijangka semakin tinggi sejak melandanya pandemik ini. Kadar pemberhentian kerja yang tinggi ini menyebabkan platform ekonomi gig mula menjadi pilihan untuk mereka menyara kehidupan. Saya ingin bertanya kepada kerajaan, khususnya Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hewan Pengguna, Kementerian Komunikasi dan Multimedia, serta Kementerian Kewangan yang perlu untuk mengadakan kerjasama erat bersama-sama peneraju-peneraju utama dalam ekonomi gig seperti Grab, Foodpanda, Shopee, Lazada dan sebagainya bagi membuka ruang yang lebih meluas dan mudah. Malahan Kementerian Pembangunan Bawah Bandar dan Kementerian Pertanian dan Asas Tani boleh memperkasakan dan mempergiatkan produk tani. Usahawan luar bandar, bekalan pertanian kepada pasar awam difokuskan kepada platform online dalam bentuk berskala besar. Waktu yang sama, kebajikan pekerja ekonomi gig juga perlu dilihat secara menyeluruh supaya tidak ada sebarang bentuk penindasan. Usaha sama seperti KWSP dan Perkeso bersama syarikat gig, Panda, Food dan Grab sangat dialu-alukan dalam mendaftarkan rakan penghantar P-Hailing dan E-Hailing sebagai satu pakej melindungi dan keuntungan kepada pekerja gig jangka panjang. Datuk Yang di-Pertua, di bawah fokus RMK ke-12 ini, antara fokus utama ialah menambah baik sistem pendidikan negara sebagai lonjakan trust kepada negara beralih kepada berpendapatan tinggi serta mewujudkan pembangunan bakat. Dalam hal ini, kerajaan menyatakan antara langkah utama untuk dilaksanakan ialah membina sekolah dan sekolah baharu serta meningkatkan bangunan sekolah yang daif dengan lebih kondusif adalah sangat dialu-alukan. Saya ingin menyuarakan khususnya di kawasan saya, iaitu pembinaan dua sekolah, iaitu sekolah rendah dan sekolah menengah di Seri Iskandar, dengan peningkatan penduduk ataupun murid-murid yang memerlukan kepada sekolah dan tempat memerlukan kepada dua sekolah tersebut, iaitu sekolah rendah dan sekolah menengah. Saya juga, Datuk Yang di-Pertua, antara yang ditekankan dalam fokus RMK ialah memperkukuhkan sistem penjagaan kesihatan dan memastikan rakyat sihat dan produktif. Oleh itu, saya nak bertanya kepada Kementerian Kesihatan meneliti semula perancangan untuk membina hospital dan klinik kesihatan awam di seluruh negara. Antara keperluan yang mendesak ialah di kawasan Parlimen saya, Parit, iaitu membina pembinaan baru klinik kesihatan Parit. Pada masa ini, keadaan klinik kesihatan yang agak lama dan memerlukan kepada yang baru. Untuk itu, saya mohon kepada kerajaan untuk memasukkan di dalam RMK yang ke-12 ini. Seterusnya, Datuk Yang di-Pertua, hampir 64 tahun negara mencapai kemerdekaan dan meskipun pahit untuk ditelan, hakikatnya masyarakat Bumiputera masih belum standing dengan kaum lain di negara ini, terutama daripada sudut ekonomi. Keadaan ini juga sebalik pelbagai agenda Bumiputera yang dilaksanakan sebelum ini agar masyarakat Bumiputera setidak-tidaknya mampu berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan kaum-kaum yang ada di dalam negara kita. Paling ketara isu kemiskinan yang masih menghantui masyarakat Bumiputera dengan insiden kemiskinan yang sering diperkatakan. Ekuiti Bumiputera juga dalam keadaan yang agak lemah, antara yang terendah dalam sejarah negara, iaitu 16.2% pada tahun 2020 berbanding 23% pada tahun 2011 dan 19.3% pada tahun 1990. Saya ingin bertanya, apakah status setakat ini mengenai kewujudan Majlis Kemakmuran Bumiputera yang dipengusikan sendiri oleh mantan Perdana Menteri yang dikatakan sebagai langkah proaktif dalam kerangka mempercepatkan pemerkasaan ekonomi Bumiputera. Kita terlalu banyak sangat dimomokkan dengan wawasan bagi mendukung inisiatif merapatkan jurang ekonomi Bumiputera dengan kaum lain. Namun apakah jangkaan ini memberi kesan positif kepada Bumiputera sedangkan dahulu kita juga telah melaksanakan dasar ekonomi baru Wawasan 2020? Dan apakah
negara mempunyai satu formulasi yang lebih tinggi impaknya, terutamanya di dalam Majlis Pemulihan Negara, dan adakah satu keperluan bagi model baru pembangunan ekonomi Bumiputera? Datuk Ketua, saya juga mendapati kerajaan turut menekankan agar merapatkan jurang pendapatan dalam rancangan pembangunan negara 2021-2025. Saya mengalu-alukan keputusan kerajaan menjadikan pembasmian kemiskinan tegar sebagai antara agenda utama dalam RMK ke-12. Khususnya mewujud unit khusus bagi tujuan berkenaan pada setiap peringkat termasuk daerah untuk menyelaras pengkalan data, program dan inisiatif secara bersepadu. Saya ingin bertanya dalam hal penyelarasan pengkalan data dan sebagainya, sejauh manakah penglibatan ahli-ahli parlimen itu sendiri dan adakah kerajaan menggunakan data bersifat dinamik bagi membolehkan maklumat kemiskinan sentiasa diperbaharui dan terkini. Pada masa ini data sedia ada terlalu statik, contohnya daripada 20% M40 yang jatuh ke B40 ketika pandemik. Kebanyakan nama tiada dalam data setia ada, sekaligus tidak layak mendapat bantuan dan berlaku kecirian. YB minta rumuskan YB. Saya berpandangan ia perlu ditambah baik supaya bersifat dinamik dan ketua ataupun penduduk peringkat kampung juga boleh salurkan maklumat jika ada kemiskinan baru di kejiranan mereka dan terus dimasukkan dalam data kerajaan. Yang akhirnya, Datuk Ketua, saya sekali lagi ingin membangkitkan permohonan iaitu memasukkan kawasan perairan padi AIDA khususnya di kawasan saya di Parlimen Parit dan juga memasukkan juga peruntukan bagi tempatan banjir di dalam RMK ke-12 khususnya di dalam kawasan Parlimen Parit. Dan yang paling penting juga saya juga ingin memohon kepada pihak kerajaan khususnya di dalam RMK 12 ini untuk permohonan sebuah kompleks sukan Sri Iskandar di dalam kawasan saya di Parlimen Parit. Mudah-mudahan RMK ke-12 ini akan memberikan sinar yang cukup baik khususnya kepada negara kita tercinta Malaysia ini. Jadi dengan itu saya Parit menyokong. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Yang Berhormat